Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Um, Nama saya Muhammad Iqbal Zarin bin Syamsul Bahari. Ahli kumpulan saya Ahmad Faiz bin Azhar, Wan Alif Nazahan, Dewa Muhammad Nizam, Muhammad Yazid dan Rosti Edward Wasli, Safi Kumar anak lelaki Murga. Kumpulan kami membentangkan tajuk aspek dialek geografi dalam lirik lagu Kurik Kundi nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Pengenalan pada sosiolinguistik, bahasa terbahagi kepada 6, iaitu ideolek, dialek geografi, dialek sosial, kronolog, laras, dialek. Sosiolinguistik, perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Linguistik, disiplin yang mengkaji unsur bahasa, khususnya unsur yang membentuk sistem bahasa. Latar belakang, dialek timur, Negeri Terengganu. Selatan meliputi dialek yang dituturkan di Johor, Melaka, Pahang, Selangor dan Perak Selatan yang akhirnya kelompok yang mewakili dialek Negeri Sembilan. Timur Laut, dialek Kelantan. Barat Daya, kelompok Kedah, Perlis, Pulau Pinang yang meliputi Perak Utara. Perbincangan. Menurut Kamus edisi keempat, kurik adalah bermaksud bintik-bintik, manakala kundi adalah jenis saga yang digunakan untuk menimbang emas. Kurik kundi bermaksud menimbang emas. Secara umumnya, Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menampilkan 7 logat dalam bahasa Melayu di dalam lagu ini. Logat tersebut adalah dari negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Fenomena dialek. Lagu Kurik Kundi terlalu banyak logat ataupun makna tersirat di dalamnya. Setiap rangkap seni kata mengandungi maksud tertentu. Rangkap lagu Kurik Kundi. Nak berkabar tingginya budi kita ya Tuan, nak berkisar kaya, tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang. Oh. Kalau rendah masih jadi insan. Maksud tersirat dalam lagu Kurik Kundi. Mesej dalam rangkap ini adalah tradisi asli orang Melayu mempunyai budi pekerti yang tinggi di sebalik banyak perbualan. Akhlak kita yang paling rendah tetap dianggap tinggi oleh orang lain. Rangkap lagu teratak mahligai bak di payung teduhnya bila budi melingkar anak asuhan, adat yang lama berbudi bahasa akar kehidupannya. Maksud tersirat, mesej dalam rangkap ini adalah Melayu asli mempunyai adat tradisinya yang tersendiri. Adat tradisi yang berbudi bahasa adalah akar kepada kehidupan orangnya. Fenomena bahasa yang digunakan dalam rangkap ini merupakan jenis logat dari Pulau Pinang dan Kedah. Rangkap lagu Handok pi, handok mai, lagu tu lagu mana, pisana depan mengelas akan, awaklah duk kalut menggah condong ke barat. Mai kita pakat tarik ramai-ramai, biar ke timur condongnya. Maksud tersirat, mesej dalam rangkap ini ditujukan kepada semua orang, terutamanya anak muda yang lebih mengagungkan budaya luar berbanding budaya asal-usulnya. Pada masa kini, budaya luar telah menjadi darah daging kepada sebahagian besar anak muda. Rangkap ini ditutup dengan permintaan semua pihak agar dapat mengajarkan anak muda tentang budaya asli. Baik, seterusnya fenomena bahasa yang digunakan di dalam rangkap ini merupakan jenis logat dari Perak. Rangkap lagu dalam Kurik Kundi, ada O, ada E, bunyinya tidaklah serupa, erti tidak berbeza, betul yang betul sungguh, betul apa dikata. Maksud tersirat dalam lagu Kurik Kundi, mesej dalam rangkap ini adalah mengenai logat. Di Perak, terdapat 2 logat iaitu A, E dan O. Sebagai contoh, kuala, kuala dan memikir, berfikir. Walaupun logat Perak mempunyai bunyi yang berbeza, namun isi maknanya tetap sama. Fenomena bahasa yang digunakan dalam rangkap yang merupakan jenis logat dari Kelantan. Rangkap dalam lagu, tertik terening orang kita hok tu kena jaga. Jangan siapa belete kale, luar napok comel, jangan dale, habis kucar lembe. Mesej dalam rangkap ini adalah dalam logat Kelantan, bermaksud kita perlulah bertata tertib orang kita iaitu orang Melayu. Kita perlulah berusaha mempertahankan tata tertib tersebut daripada kucar kacir. Fenomena bahasa yang digunakan dalam rangkap ini merupakan jenis dari logat dari Sarawak. Rangkap lagu dalam Kurik Kundi, selembut madah begitu tari, saya ada sakit rasa di hati.
Kamek nyambut madah tuan hulurkan, kita nyambut madah kamek hulurkan. Mesej dalam rangkap ini di dalam logat Sarawak yang bermaksud kita tetap menolong orang lain dalam kesusahan walaupun kita sendiri dalam kesusahan. Tujuan hidup kita adalah untuk memudahkan orang lain dalam melakukan urusan. Analisis fenomena dialek pula, fenomena bahasa dianalisis mengikut jenis-jenis fenomena bahasa iaitu aspek fonologi, aspek morfologi dan aspek leksikal. Bagi aspek fonologi, ialah perbezaan yang paling menonjol antara satu dialek dengan satu dialek yang lain dari segi sebutan. Terdapat beberapa perbezaan bunyi mengikut negeri. Bunyi ini boleh mengalami pengguguran maupun penggantian bunyi. Contoh suku kataan baku akan menjadi ang untuk logat Terengganu. Untuk negeri Kedah pula, istilah perkataan yang hang yang bermaksud kamu, depa yang membawa maksud mereka. Contoh ayat hang dok pi hang dok mai. Maksudnya kamu tidak pergi, kamu tidak datang. Bagi negeri Sembilan pula, istilah perkataan yo sungguh yang membawa maksud ya atau betul sungguh. Yo bona yang membawa maksud ya atau betul benar. Contoh ayat yo sungguh yo bona. Maksudnya ya betul, ya benar. Bagi negeri Perak pula, istilah perkataan ialah mari dan serupa yang bermaksud mari dan serupa. Contohnya ialah bunyinya tidaklah serupa, dan maknanya bunyinya tidaklah serupa. Untuk negeri Kelantan pula, istilah perkataan ialah tertib yang bermaksud sopan santun, orang yang bermaksud orang. Contohnya tertib turning orang kita, yang maksud sopan santun orang kita. Bagi negeri Sabah pula, istilah perkataan ialah limpas yang bermaksud tumpang lalu dan siring yang bermaksud tepi. Contohnya ialah lalu limpas siring semalu yang bermaksud lalu tepi semalu. Untuk dialek Sarawak pula, perkataan ialah madah yang bermaksud kata, kamek yang bermaksud saya. Contohnya, kamek nyambut madah tuan hulurkan yang bermaksud saya sambut kata tuan hulurkan. Aspek morfologi. Tidak berlaku sebarang pergantian baik bentuk makna maupun bentuk kosakata. Kekal sebagaimana bentuk asalnya. Pembentukan kosakata asing yang dibawa masuk ke dalam bahasa tempatan melalui 3 cara iaitu satu, pinjaman perilaku pergantian, yang kedua ialah kacukan dan ketiga ialah peminjaman terjemah. Unsur morfologi dalam dialek Kedah pada lagu Kulit Kundi. Pi yang bermaksud pergi, lagu yang bermaksud cap, menghela yang bermaksud gedik, dan megah yang bermaksud bangga. Unsur morfologi dalam dialek Sabah pada lagu Kulit Kundi. Membubutlah yang bermaksud mengejarlah, limpas yang bermaksud lepas, siring yang bermaksud tepi, dan tari yang bermaksud menari. Unsur morfologi dalam dialek Sarawak pada lagu Kulit Kundi. Unsur morfologi, sik bermaksud tidak, madah bermaksud kata, rasa bermaksud rasa, nyambut bermaksud menyambut. Unsur morfologi dalam dialek Negeri Sembilan pula, usang bermaksud lama, bona bermaksud benar, yo bermaksud ya, kato bermaksud kata.
Bagi dialek Perak pula, nak bermaksud mahu, yong gelaran untuk anak perempuan sulung, ape bermaksud apa, betul bermaksud betul. Untuk dialek Kelantan pula, tu bermaksud itu, ore bermaksud orang, molek bermaksud cantik, nampak bermaksud nampak. Kata pi dan tu yang terdapat dalam lirik lagu Kurit Kundi ini dikategorikan di bawah kata ganti nama tunjuk, di mana kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu perkara, tempat atau benda. Kata sik tergolong dalam kata nafi. Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Kata nafi hadir pada awal frasa, sama ada frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja atau frasa sendi nama. Dialek Perak nak merupakan golongan kata bantu. Yong dan yok tergolong dalam kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua boleh merujuk kepada orang yang dilawan bercakap, di mana pendengar dalam konteks perbualan bersemuka atau pembaca dalam media tulisan. Aspek leksikal. Leksikal, perkataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu standard. Berdasarkan leksikal perkataan yang terdapat di dalam lagu Kurit Kundi, terdapat beberapa perkataan di dalam dialek yang kurang difahami oleh bukan penutur negeri tersebut. Aspek leksikal dalam dialek negeri Kedah. Perkataan pi bermaksud pergi, hang bermaksud kamu, lagu bermaksud macam. Aspek leksikal negeri Perak. Perkataan betul dalam bahasa Melayu betul. Perkataan mahi dalam bahasa Melayu mari. Aspek leksikal di negeri Sembilan. Perkataan yo dalam bahasa Melayu ya. Perkataan bohakat dalam bahasa Melayu beradat. Aspek leksikal di negeri Kelantan. Perkataan jange dalam bahasa Melayu jangan. Comel dalam bahasa Melayu comel. Di negeri Sabah, perkataan membututlah dalam bahasa Melayu mengejarlah. Perkataan limpas dalam bahasa Melayu lalu. Di negeri Sarawak, perkataan madel dalam bahasa Melayu kata. Perkataan kame dalam bahasa Melayu saya. Kesimpulan, lagu Kurit Kundi menyanyian Dato' Seri Siti Nurhaliza ini sebenarnya memang mempunyai banyak dialek yang boleh didengari dan didapati oleh semua masyarakat. Lagu ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat untuk mendengarnya, tidak kira usia, bangsa dan juga agama. Dialek yang berada dalam lagu Kurit Kundi nyanyian Dato' Seri Siti Nurhaliza ini datang dari pelbagai jenis negeri seperti negeri Kedah, Perak, Kelantan dan sebagainya. Kesimpulannya, ini merupakan suatu perlembagaan yang positif kerana secara tidak langsung masyarakat dapat mengenal dan mempelajari pelbagai jenis dialek di negara ini. Okey. Sekian, terima kasih.